أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas segala perkara yang Allah kurniakan kepada kita, sehingga dapat pada malam ini kita meluangkan sedikit masa dengan kesihatan yang ada. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang sedikit ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan yang banyak kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan kebaikan yang banyak itu manfaatnya di dunia sepanjang hidup kita yang berbaki ini, dan ketika mana kita pulang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla suatu hari nanti, di saat tidak ada perkara yang boleh membantu kita, maka perkara baik inilah yang kita harapkan agar ianya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita telah melaksanakan amal saleh yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, firman Allah yang saya bacakan sebentar tadi memberi maksud dan pengertian sesungguhnya orang yang beriman yang apabila disebut tentang Allah, tentang kebesaran Allah, maka gementarlah hati-hati mereka. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka bertambahlah iman di dalam diri mereka, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka berserah segala-galanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita berdoa supaya kita mati dalam husnul khatimah. Kita berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini doa kita. Doa yang sering kali kita baca setiap kali selepas solat. Maka satu-satu perkara apabila kita minta di dalam doa, maka benda yang kita minta tu memang sungguh-sungguh kita nak. Sebab kalau benda yang taklah sungguh sangat kita nak, kita tak minta dalam doa. Sebab benda yang diminta dalam doa ni benda yang sungguh-sungguh kita nak.
maka kita jadikan waktu kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita hampir dengan Allah, maka kita minta benda yang sungguh-sungguh kita nak. Dan di antaranya kita minta Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Wahai Tuhan, kurniakan kepada kami husnul khatimah, sebaik-baik pengakhiran. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, janganlah kau jadikan ke atas kami ini seburuk-buruk pengakhiran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, cuba kita mengambil sedikit pengajaran daripada apa yang kita lihat dengan mata kepala kita mengenai kematian Tok Guru ni Aziz. Sehari dua ni tuan-tuan, semua orang cakap tentang benda ni, termasuk radio dan TV. Tak habis lagi. Yang hak Facebooknya setiap kali update memang tak lari daripada tajuk yang sama, dan nak seboleh-bolehnya nak mati macam mana Tok Guru. Mungkin tuan-tuan pun pergi tengok, mungkin tuan-tuan pun sampai di sana. Kebanyakan kita bila tengok, ya Allah, seronoknya kalau mati macam Tok Guru. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita takkan dapat mati macam tu kalau kita tak hidup macam tu. Kita nak mengharapkan mati seperti mana mati Nabi, kita takkan jadi Nabi tuan-tuan. Kita takkan jadi Nabi sebab Nabi yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi yang terakhir. Tak ada Nabi lepas tu. Mailah orang mana pun surau At-Taqwa tiba-tiba main nak mengaku jadi Nabi. Aku lama dah ni duduk masjid ni, setiap kali ngaji duduk depan sekali. Kalau duduk depan tu akulah tu. Oh takkan tak boleh jadi Nabi lagi. Tak boleh. Nabi tak ada dah. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Maka kita nak mati sebagai Nabi tidak ada peluang lagi dah. Kita nak mati sebagai seorang sahabat tak boleh tuan-tuan, sebab kita tak pernah bertemu dengan Nabi. Syarat nak jadi sahabat mesti bertemu dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Bukan setakat bertemu, bahkan beriman dengan Nabi. Kalau beriman saja tak bertemu pun tak jadi sahabat. Kalau bertemu tak beriman juga tak jadi sahabat. Maka kita tidak ada peluang itu. Kita nak mati sebagai awliya illahis salihin, sebagai seorang wali Allah. Tak ada dah tuan-tuan. Kita ni harap jadi wali menikah je, tu pun kalau ada anak perempuan. Nak jadi wali lain pakai darah. Saya ni tua dah Ustaz, tak ada anak dah nak jadi wali pun. Tak apalah, buat lagi. Mana nak tahu ada rezeki, boleh juga jadi wali. Sebelum ni tak perasan kata jadi wali. Kita nak mati sebagai seorang yang soleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Orang lain tidak boleh menilai diri kita. Hanya kita saja yang boleh menilai diri kita sendiri. Setakat mana amalan kita, soleh ke tidak. Maka ada lagi peluang untuk kita mati dalam keadaan mulia tuan-tuan, iaitulah mati syahid. Oh tak berani. Mati syahid ni dia kena berjuang dulu. Baru mati tersebut baru mati syahid. Pakai dak. Tuan-tuan, nak mati syahid juga bukan satu perkara yang mudah. Ianya memerlukan kepada pengorbanan. Maka tuan-tuan, mungkin kita boleh mati dengan keadaan yang mulia, iaitulah mati dalam perjuangan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hidup kita tidak berjuang, bagaimana mungkin kita nak mati dalam perjuangan? Seperti mana yang ditunjuk oleh Tok Guru Ni Aziz tuan-tuan. Dia mati dalam perjuangan. Hidup dia tuan-tuan diwakafkan segala-galanya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada sakit maupun sihat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila kita tengok macam tu tuan-tuan, Allah seronoknya lah kalau aku boleh mati macam tu. Baik, kalau kita nak mati dalam keadaan macam tu, maka hidup kita juga kena macam tu. Barulah Allah Ta'ala akan kurniakan kita mati seperti mana itu. Maka dalam hidup kita kena jaga semayang,
Dalam hidup kita kena jaga pergaulan. Dalam hidup kita tak boleh jauh dengan Tuhan. Sama ada sihat maupun sakit. Tuan-tuan, Tok Guru Nek Razi, dia cerita bagaimana dia dengan abang dia ni jarak umur tu lebih kurang 8 ke 10 tahun macam tu. Sejak daripada Tok Guru sebelum ke India, tuan-tuan, sejak daripada muda, setiap kali pukul 4 pagi bangunlah, nyalalah lampu, bunyi air. Setiap kali pukul 4 pagi. Setiap hari, tuan-tuan. Kita, tuan-tuan, pukul 4 pagi. Kalau terkejut, confirm kencing lah tu. Kalau bunyi ayak, confirm kencing lah tu. Kita, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, bukan setakat tu, bahkan istiqamahnya dia, tuan-tuan, sehinggalah dia sakit tenat di atas pembaringan katil hospital pun sama. Walaupun doktor dah cucuk ubat, tuan-tuan, pelali yang sepatutnya memang lali, memang koma, memang tak akan jaga dah. Tapi, tuan-tuan, sampai pukul 4 pagi dia terkejut sendiri. Dia terkejut sendiri. Ambil uduk nak sembahyang tahajud, terkejut habis anak beranak, terkejut doktor, tuan-tuan. Masuk subuh, bangun pula sekali lagi sembahyang subuh. Lepas tu baru lena balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena tengok kisah-kisah ini agar kita menjadikan apa yang kita sebut itu sebagai realiti. Mudah-mudahan aku juga jadi sama seperti mana yang aku dah sebut. Mudah-mudahan aku dapat kemuliaan sama seperti mana yang aku lihat. Maka dalam hidup kita ni, tuan-tuan, biarlah apa yang kita buat itu menjadi ibadah. Biarlah apa yang kita buat, tak kiralah apa pun yang kita buat, biar ianya menjadi ibadah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, apabila kita mengetahui dan kita akur dengan hidup ini, aku mempunyai tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sedar keadaan itu, tuan-tuan, barulah akan menatijahkan pergerakan segala anggota tubuh badan kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tahu tanggungjawab itu. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam satu hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, ya bani adam, ma khalaqtukum abasa wala khalaqtukum sudda. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, aku tak jadikan kamu ni saja-saja sia-sia macam tu. Tak. Kita jangan anggap tak apa, aku dengan orang lain pun sama, cuma aku bagus sikit je. Aku kurang-kurangnya lepas maghrib pi juga dengar kuliah, walaupun lena tak ada masalah. Daripada hak tak pi langsung. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak jadikan kita saja-saja macam tu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita dalam keadaan kebatilan macam tu, tidak. Tetapi Allah Ta'ala awasi kita, Allah Ta'ala jaga kita. Wa ma ana bighafilin, dan aku tidak lalai daripada kamu. Allah Ta'ala tak lalai daripada kita, tuan-tuan. Kita yang lalaikan diri kita daripada Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tak pernah lalai daripada kita, tak pernah. Bukti Allah Ta'ala tak lalai daripada kita, tuan-tuan, walaupun sesaat, walaupun sedetik, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala yang Maha As-Sami', yang Maha mendengar, Al-Basir, yang Maha melihat, Al-Alim, yang Maha mengetahui. Patut-patut, tuan-tuan, tak perlu dah Allah Ta'ala ni yang bersifat sedemikian mengutuskan dua orang makhluknya, malaikat Raqibun Atid, duduk di kiri kanan kita. Patut-patut tak perlu dah. Patut-patut tak perlu dah. Sebab Allah Ta'ala ni Maha segala-galanya. Dan Allah Ta'ala tak lalai daripada kita. Tuan-tuan,
Walaupun begitu, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa aku ni tidak lalai daripada kamu. Walaupun aku ada sifat itu semua, aku tetap mengutuskan 2 orang malaikat untuk jaga kamu, untuk awasi kamu. Maka beringatlah kamu, wahai manusia. Kok-koklah Allah Ta'ala terlalai sikit, tuan-tuan. Allah Ta'ala terlena ke? Kok-koklah, tuan-tuan, Allah Ta'ala terlalai sikit. Ingat, Allah Ta'ala ada makhluk dia, Raqibun Atid. Dan sememangnya Allah Ta'ala ni dia tidak, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala ni yang pertama dia tak mengantuk. Yang kedua, wala naum, Allah Ta'ala tak lena. Mengantuk dengan lena ni sifat kita, bukan sifat Allah. Allah Ta'ala ni la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Mengantuk pun tidak, lena lagi tak. Kita, tuan-tuan, dua-dua sekali. Mula-mula mengantuk, lepas tu lena. Kita kadang-kadang tak mengantuk pun lena. Sebab apa? Sebab kuliah. Melena, tuan-tuan. Allah Ta'ala tidak mengantuk dan tidak lena. Maka Allah Ta'ala sekali-kali tidak lalai daripada kita. Wa inni bikum khabirun. Aku tahu tentang kamu. Allah Ta'ala tahu kita ni macam mana. Kita tak tahu, tuan-tuan, orang lain. Allah Ta'ala tahu. Kita tak tahu tentang diri kita. Allah Ta'ala tahu. Walan tanalu ma 'indi illa bis-sabri 'ala ma takrahuna fi ridai. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan capai apa yang ada di sisi aku, melainkan kamu bersabar di atas benda yang aku tegah untuk mencapai redha aku. Tuan-tuan, nak dapat redha Allah Ta'ala ni payah. Nak dapat redha Allah Ta'ala ni payah. Sebab tu kita kena minta selalu. Bila kita minta selalu, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan untuk memberikan redha dia kepada kita. Sebab redha Allah terlalu mahal. Untuk nak sampai ke tahap Allah Ta'ala redha kepada kita, maka kita kena bersabar di atas benda yang datang kepada kita daripada sudut ujian untuk kita capai redha Allah Ta'ala. Oleh sebab redha ini satu perkara yang bernilai, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak dapat dia juga sangat-sangat payah. Nak sebut senang lah. Nak sebut senang. Tapi nak dapat, tuan-tuan, payah. Sebab dia bernilai. Dahlah bernilai di sisi Allah Ta'ala pula, maka payah. Kalau benda yang bernilai di sisi manusia pun susah, tuan-tuan, ini kan pula di sisi Allah. Benda yang bernilai di sisi manusia, payah, tuan-tuan. Zaman muda-muda dulu, tuan-tuan, mungkin zaman muda-muda dulu sebelum nikah, duduk di kampung, tuan-tuan, ada seorang anak dara paling lawa dalam kampung. Pakat duk kenan. Haji ni pun kenan, haji belah ni pun kenan. Haji ni tak tahu yang haji ni pun kenan juga. Haji ni pun tak tahu kawan ni berkenan. Ialah paling lawa, tuan-tuan. Dalam kampung dia paling lawa sekali. Ya, haji ni duk perasan dah, rasa-rasa dia nak kat aku. Dia tak tahu haji ni pun duk rasa juga kawan tu rasa nak kat aku. Tuan, maka nak boleh dapat tu, tuan-tuan, bukan satu benda yang mudah. Nak kena tackle diri dia sendiri, nak kena baik dengan bakal pak mertua. Oi, tuan-tuan, payah. Payah. Tak percaya, tanya hak geng-geng tak nikah lagi ni. Payah, tuan-tuan. Nak kena tunjuk baiknya, nak kena tunjuk bagusnya, pantang pak mertua, bakal, bukan pak mertua, bakal. Tak ada nak suruh bawa jalan dah. Sebab apa? Nak dapat benda yang sangat berharga yang ada di sisi seseorang itu. Maka, tuan-tuan,
nak dapat benda yang berharga juga di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan satu perkara yang mudah. Maka kena bersabar di atas apa sahaja yang mendatang, berbentuk perintah ataupun larangan, kena sabar. Kalau perintah, kamu kena buat, walaupun tak kena dengan diri kamu, kamu kena buat. Kalau larangan, kamu kena tinggal, walaupun larangan tadi kamu rasa nak sangat benda tu, tapi oleh kerana Allah Ta'ala larang, kamu kena tinggal. Sebab nak dapat redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sabru lakum ala ta'ati aisaru lakum minas sabri ala ma'siyati. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabar di atas mentaati perintah aku lebih mudah daripada bersabar untuk meninggalkan larangan aku. Kita nak buat perintah Allah, tuan-tuan, mudah nak buat perintah Allah. Tetapi tuan-tuan, nak meninggalkan perintah Allah payah. Nak meninggalkan perintah Allah payah, tuan-tuan. Maknanya buat dengan tinggal lebih mudah buat jika nak banding dengan tinggal. Orang boleh datang solat, tuan-tuan, kerana perintah Allah. Tapi orang yang salat, tuan-tuan, berapa banyak yang tidak meninggalkan maksiat. Dia semayang, dia tahu semayang ni perintah Allah, maka kena buat. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan, dia duduk semayang tu, dia masih lagi mengekalkan benda yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Petang tadi main futsal pakai seluar pendek, main semayang pakai jubah, tuan-tuan. Sedangkan benda tu Allah Ta'ala larang. Tapi dia boleh datang kerana perintah Allah salat. Dia tak boleh nak tinggal benda yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Kadang-kadang cuba kita tengok, mungkin anak kita, mungkin isteri kita, geng-geng perempuan. Kadang-kadang, tuan-tuan, di luar sana dia tak tutup aurat pun, tapi bila nak jalan mai ke masjid, tuan-tuan, dandan pakai tudung labuh. Keluar daripada masjid, keluar daripada surau, dah lipat pula kain tu, bubuh dalam beg. Dia boleh bawa dengan tangan dia, pergi simpan dalam kereta, kemudian mendedahkan aurat. Nampak ke tidak? Dia boleh melaksanakan perintah, tetapi dia tidak boleh meninggalkan larangan Allah. Sehari dua ni saya duk tegur, tuan-tuan, tentang ada setengah-setengah masjid dan surau, tuan-tuan, dia bermula daripada orang tanya lah. Orang tanya pendapat. Jadi saya bagi pendapat lah. Bila fikir balik, elok juga kawan ni tanya benda ni. Sebelum ni kita tak apa nak sedar. Apa dia, tuan-tuan? Kebanyakan surau dan masjid letak signboard kat luar, tuan-tuan. Zon menutup aurat. Tuan-tuan perasan ke tidak? Minta maaf lah kalau surau ni ada. Ada? Allah, payah nak sebut. Sebut pergi. Bila kita buat, tuan-tuan, zon menutup aurat, sebenarnya kita tak sedar, dalam keadaan kita tak sedar itu, kita melakukan sedikit kesilapan. Apa kesilapannya? Kita telah mengajar masyarakat bahawa tutup aurat ini ada zon tertentu sahaja. Dan dalam keadaan kita tak sedar, sebenarnya kita mengajar anak-anak kecil kita ni, anak-anak sekolah kita ni, bahawa tutup aurat ni dia ada zon-zon tertentu saja. Maka apabila kamu sampai di zon tersebut, kamu kena tutup aurat. Bila kamu keluar daripada zon tersebut, ikut kamulah. Kalau kamu nak masuk sini, tutup aurat dulu, Siapa tegur? Tok siap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tegur? Tok Imam. Tadi Tok Siap kata apa? Sebut aku saja, Tok Imam tak sebut. Tok Imam. Siapa yang tegur? AJK. Tuan-tuan. Maknanya, tuan-tuan, kita mengajar dalam keadaan kita tak sedar bahawa tutup aurat ini ada zon-zon tertentu. Maka orang datang, sampai zon menutup aurat, dia pun pakai elok-elok masuk. Bila keluar, tuan-tuan, dia buka balik, dia simpan dalam beg. Sebab apa? Aku dah keluar daripada zon. Macam zon dilarang hisap rokok. Macam tu. Maka bila sampai kat tempat tu, tak hisap rokok.
Keluar daripada tempat tu dah isap ke tidak? Isap, tuan-tuan. Sebab apa? Kat situ je tak boleh isap rokok, luar boleh. Maka tuan-tuan, saya cadangkan jangan tulis zon menutup aurat, tetapi tulislah tutuplah aurat anda walau di mana anda berada. Itu lebih kemas, itu lebih cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tempat saya ni baru duk bincang-bincang nak buat. Saya tak ada lah perbincangan tu. Tiba-tiba saya sebut tak jadi. Sebab kita tak nak mengajar masyarakat kita macam tu. Maka orang akan menjadi baik ketika mana datang tempat macam ni. Bila keluar daripada tempat macam ni, maka dia pun menjadi seperti mana asal semula. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak melaksanakan benda yang Allah Ta'ala perintah itu lebih mudah jika nak dibandingkan dengan meninggalkan benda yang Allah Ta'ala larang. Cuba tuan-tuan tengok isu lama dah lah, tapi sebut ya. Hak yang anak muda, perempuan tuan-tuan, yang pakai tudung, yang pakai baju lawa jugalah tuan-tuan, tiba-tiba boleh naik atas pentas peluk pi mamat Korea. Cerita ni lama dah. Kita semua jadi naik angin belakang waktu tu sebab kita muka tak macam Korea. Pasal apa dia boleh sampai ke tahap macam tu tuan-tuan? Sedangkan dia bertudung. Tudung pun kau okey jugalah, saya tengok tu kau okey lah. Kan? Pakai baju pun bukanlah ketat sangat, okey lah tu. Adalah seorang dua yang agak teruk, tapi ada hak seorang dua lagi ni nampak okey lah pakai tu. Tapi tuan-tuan, hak okey ke yang tak okey sama. Naik tu bukannya hak mamat tu mai peluk depa. Depa pergi duk peluk mamat tu. Maka kalau nak salah tak boleh salah geng Korea tu, kena salah ni anak-anak Melayu ni. Pasal apa sampai ke tahap macam tu? Sebab tak sabar tuan-tuan. Sebab tak sabar. Tengok Korea, ui lawa. Teringin sangat-sangat. Tu yang sampai gelojoh macam tu tuan-tuan. Anak siapa? Sepatutnya bila dia pakai macam tu, sepatutnya dia dah tutup aurat macam tu. Sabarlah sekejap. Kalau kamu nak muka macam tu, lepas ni menikah pergi cari muka macam tu. Lepas kahwin tuan-tuan, lepas akad nikah, bukan setakat peluk, lebih pada tu pun boleh. Kalau kamu sabar sekejap. Ni dak tuan-tuan, tak sabar, nak lala tu juga. Maka setakat peluk je lah. Bayangkan tuan-tuan, kalau dia sabar, mai cari ikut ni section 7 surau At-Taqwa kan. Surau At-Taqwa ni tuan-tuan, bukan calon-calon ni muka macam Korea belakang ni. Confirm lah anak lawa ni. Anak laki. Kalau habis tak ada dah kok nu, tak ada kok ni, tak ada depan ni apa semua tak ada. Ni hadapan ni. Maknanya tuan-tuan, dia tak sabar nak meninggalkan benda yang Allah Ta'ala larang. Ni, bukan setakat Korea, Hindustan pun ada agak irah-irah ni. Kalau bagi alasan kahwin dah baru satu. Tapi tak berani ustaz. Tahu dah, tengok hidung pun tahu. Maknanya dia tak sabar tuan-tuan. Tak sabar untuk meninggalkan benda yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka kita boleh lihat apa yang berlaku, apa yang terjadi. Ada orang semayang tapi masih lagi mengekalkan buat dosa. Ada orang yang menutup aurat tapi dalam masa yang sama dia tidak jaga pergaulan dan sebagainya. Maka akhirnya tuan-tuan, yang menjadi buruk, yang menjadi tak eloknya adalah agama yang sedang kita anti pada hari ini. Tengok orang Islam pun sama aja, tuan-tuan. Lalu non-muslim melihat tuan-tuan, dia tengok, kalau Islam terang ni lebih baik aku jadi macam mana aku sekarang. Tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ungkapan yang lain, Nabi sebut dalam hadis yang lain, wajtanibal harama tukhlis dinaka. Kamu memelihara benda yang Allah Ta'ala haramkan kepada kamu,
tukhlis dinaka, maka agama kamu akan nampak cantik. Hari ni agama nampak tak cantik sebab orang yang beragama itu melaksanakan benda yang agama larang. Maka agama terpalit sama disebabkan kamu yang mengaku beragama tetapi cara hidup tidak melambangkan kamu seorang yang beragama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tarku dzambi aisaru lakum min i'tizari min harrin nar. Kata Allah, meninggalkan dosa itu lebih mudah daripada mencari helah untuk menyelamatkan kita daripada panasnya api neraka. Nak tinggal dosa boleh, tetapi untuk menyelamatkan kamu daripada azab api neraka, itu benda yang sangat-sangat susah. Nak meninggalkan dosa, nak memastikan kita ni tak buat dosa boleh tuan-tuan. Kadang-kadang kita duk rasa, aku bagus dah. Rasa-rasanya hak dulu-dulu duk buat taubat Allah Ta'ala terima dah kot. Lepas taubat tu tak buat dah benda-benda yang Allah Ta'ala larang ni. Kemudian duk isi selalu tuan-tuan, duk isi masa selalunya buat benda-benda yang baik. Dah pencen dah, kerja pun tak ada dah. Banyak duduk di masjid, banyak duduk di surau, duk baca Quran dan sebagainya. Maka tuan-tuan kita duk rasa bagus dah. Dan orang tengok kita pun bagus. Dan sememangnya kita dah bagus dah. Allah Ta'ala pun dah ampunkan dosa kita. Kita tambah lagi amal ibadat dan sebagainya. Maka kita dah jadi bagus dah. Kalau nak diukur, ahli syurga lah. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun begitu, nak memastikan orang tersebut bebas daripada azab api neraka, belum tentu. Sebab apa? Kerana pembebasan daripada azab api neraka ni, dia banyak benda yang terikat. Nak bebaskan diri daripada azab api neraka ni, banyak benda. Kadang-kadang kita dah okey, cuma kita tak bebas daripada azab api neraka kerana kita terikat dengan benda yang berada di bawah kita. Kita dah okey dah, tapi orang yang berada di bawah kita tak okey, maka kita terheret sama. Maknanya nak meninggalkan dosa itu boleh, tetapi nak membebaskan kamu daripada azab api neraka itu payah, kerana dia ada rangkaian, dia ada ikatan dengan yang lain. Maka kalau disebabkan orang lain, kadang-kadang kita terjurus sama dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita dah okey dah, nak melangkah kaki dah masuk dalam syurga Allah, tiba-tiba anak perempuan kita tarik kaki kita. Ayah tak layak masuk syurga Allah. Tuan-tuan, sebab kita tak peduli sangat dengan orang yang berada di bawah tanggungjawab kita. Baru ni di tempat saya tuan-tuan, di tempat saya di Bandar Tasik Puteri ni, dia penduduk Melayu lebih kurang 97% Melayu beragama Islam. Maknanya majoriti Melayu Bandar Tasik Puteri. Saya duduk di situ. Maknanya orang Melayu ramai. India, China ada juga, tapi tak ramai. Mungkin 5%, mungkin 6% macam tu, ataupun 4%. Lebih kurang macam tu lah. Secara tepatnya saya pun tak pastilah. Tapi majoriti adalah Melayu. Kemudian minggu lepas jumpa tin arak tuan-tuan, minuman keras, tin, di tempat anak-anak muda duk lepak di Padang lah. Maka kecoh lah, kecoh main kok mana apa semua. Saya pun sebut benda ni atas mimbar. Saya khutbah saya memang saya tak sentuh benda-benda lain, melainkan saya sentuh tempat-tempat saya je. Sebab itu saja peluang untuk saya sampaikan kepada jemaah yang ramai. Saya kata benda ni jangan tuding jari kepada siapa-siapa, sebab kita tak tahu.
tudinglah jari kepada diri kita sendiri yang ada anak. Kalau confirm kita tak buat, oh memang kami tak buat Ustaz. Kalau kamu tak buat, kamu ada anak-anak, cuba tuding jari kepada anak-anak sendiri. Sebab kita tak tahu siapa buat. Kita tak tahu dapat benda tu daripada mana. Oh mungkin Speedmart ada jual kot. Saya sendiri buat bantahan, hantar memorandum dekat Speedmart. Tahun lepas, 2 tahun lepas lebih kurang macam tu. Memang tak ada jual. Tapi kalau ada juga belakang-belakang, itu tak tahu. Yang kita tak nampak, tak tahu. Tapi saya nak sebut, di mana kita pada waktu malam, waktu anak kita keluar, waktu benda tu jadi, di mana kita sebagai bapa? Peduli ke tidak kita, anak kita keluar pukul berapa, balik pukul berapa? Peduli ke tidak kita, anak perempuan kita keluar dengan siapa? Pukul berapa mereka balik? Peduli ke tidak? Ramai di kalangan ibu bapa tak peduli. Kadang-kadang mak bapaknya kaki surau masjid. Kadang-kadang ahli jawatan kuasa masjid, ahli jawatan surau. Tapi tuan-tuan, anak duk melepak pukul 12, pukul 1 pagi. Maka jenis macam ni lah tuan-tuan yang akan mengakibatkan kita walaupun dah saleh, dah tahap wali dah ni, tapi tuan-tuan tidak bebas daripada azab api neraka kerana kita membiarkan mereka yang berada di bawah tanggungjawab kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cuba tuan-tuan tengok, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, tengok anak kita pukul berapa dia balik pada waktu malam, dengan siapa dia lepak, dengan siapa dia keluar, pukul berapa dia balik semula. Takkan nak ambil tahu sampai ke tahap macam tu Ustaz? Ialah anak kita. Jangan sampai bila berlaku perkara yang tak baik, waktu tu baru nak marah, waktu tu baru nak menyesal, tak jadi tuan-tuan. Nak marah, marahlah ni. Nak menyesal, menyesallah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana tuan-tuan kita nak cari redha Allah, kita nak satu-satu perkara itu kita buat, kita dapat pahala, dalam masa yang sama kita dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa azabud dunya aisaru lakum min azabil akhirah. Kamu kena ingat, azab dunia ni ringan jika nak banding dengan azab akhirat. Azab dunia tuan-tuan ringan jika nak banding dengan azab akhirat. Walaupun ringan tuan-tuan, Allah Ta'ala tak kena pun kepada kita. Jika nak dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu tuan-tuan, buat lala tu juga Allah Ta'ala balas. Tapi umat kita walaupun ringan tuan-tuan, Allah Ta'ala tak balas lala tu. Tak. Allah Ta'ala bagi peluang selagi mana kamu masih hidup, selagi mana nyawa belum sampai di halqum, selagi itulah kalau kamu bertaubat, Allah Ta'ala akan terima taubat kamu. Allah Ta'ala bersifat dengan At-Tawwab. At-Tawwab dengan makna penerima taubat. Dan Allah Ta'ala suka kepada hamba dia yang bertaubat. Saya banyak dosa tuan-tuan. Tuan-tuan wallahu alam lah, tapi kita yakin kita ni ada dosa. Kita yakin kita ni ada dosa. Jadi Allah Ta'ala ni suka kepada orang yang berdosa, kemudian dia melaksanakan tugas dia sebagai hamba, iaitulah bertaubat. Allah Ta'ala suka. Seperti mana seorang yang suka kepada tetamu tuan-tuan, maka dia tak sabar-sabar nak tunggu bila tetamu nak mai, bila tetamu nak mai. Begitulah Allah Ta'ala yang maha penerima taubat ini tuan-tuan. Dia duk tunggu mana hamba aku yang nak taubat, mana hamba aku yang nak taubat, kerana Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa kita. Wa azabud dunya aisyarul lakum min azabil akhirah. Azab dunia ni tuan-tuan ringan jika nak dibanding dengan azab akhirat. Api dunia tuan-tuan ringan jika nak banding dengan api akhirat. Api akhirat tuan-tuan, kena sikit je, dia punya kesan dia sampai ke hati.
sampai ke dalam tuan-tuan. Tapi api dunia orang boleh hisap tuan-tuan, tak ada masalah. Orang boleh pergi beli tuan-tuan, hisap tak ada masalah. Walaupun ambil risiko tuan-tuan. Satunya mahal, yang keduanya tu gambar kat kotak tuan-tuan. Putus jari, berlubang dada, hitam hati. Tu gambar kat kotak tu. Siap tulis lagi. Abaran oleh kerajaan Malaysia, merokok membahayakan kesihatan. Tapi beli juga tuan-tuan, tak mumayyiz. Iyalah. Macam kita ada anak tuan-tuan, kita duduk di rumah kampung. Kita duduk rumah kampung tuan-tuan, kita ada anak kecil. Kita tahu hujung tu kawasan bahaya. Kawasan bahaya hujung tu. Kita bagi tahu kat anak kita, jangan pi main kat situ, kawasan tu bahaya. Anak yang tak mumayyiz ni tuan-tuan, agak-agak dia pi main ke tidak? Main tuan-tuan. Walaupun ayah dah sebut macam tu. Ayah tengok, budak ni degil sungguh. Ayah kata jangan pi main, dia duk main juga. Last kali ayah pun buat tulisan tuan-tuan. Buat tulisan, tulis tuan-tuan. Amaran daripada ayah, jangan main kawasan ini. Pelekat dekat dinding hak nak pi ke situ tu. Sebab kat situ ada ular, kat situ ada macam-macam tentang benda bahaya. Ayah tulis, amaran oleh ayah, jangan datang ke sini. Pelekat kat dinding. Tapi tuan-tuan, budak tak mumayyiz ni, dia tak kira tulis tak tulis, dia nak pi, dia pi juga tuan-tuan. Dia pi tuan-tuan, tak kira apa ada tulis tak kira lah ada tulis tak tulis tuan-tuan, dia pi juga. Jadi kalau bapa yang cerdik ni dia buat macam mana tuan-tuan? Dia hapuskan tempat tu. Selamat anak dia. Betul tak? Ni sebab orang beli, sebab benda tu ada jual. Kalau tak ada jual, macam mana nak beli? Maka nak salahkan hak beli pun tak boleh jual, sebab bapak bangang. Nak salah hak beli pun tak boleh juga, sebab tak mumayyiz. Sama je lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya begitu. Azabud dunya aisaru lakum min azabil akhirah. Azab dunia ni ringan jika nak dibandingkan dengan azab akhirat. Azab akhirat berat tuan-tuan. Orang perempuan yang mendedahkan aurat, surat rambut tuan-tuan, surat rambut 70 tahun dalam api neraka. Dalam api neraka 70 tahun. Tapi tuan-tuan, mana ada orang perempuan rambut surat? Mana ada orang perempuan rambut surat, betul tak? Tak ada tuan-tuan. Koklah baru menikah, tok lelaki kata, yang bukalah tudung tu, kita kan dah kahwin, tak nak labang malu. Pasal apa malu pula? Kita kan dah kahwin, dah tak ada aurat dah antara kita ni. Malulah bang, tak naklah tutup, tak naklah buka. Abang nak tengoklah juga. Sebelum ni tak pernah tengok. Ni kita dah kahwin, takkan kahwin pun tak boleh tengok juga. Malu bang. Agak-agak tuan-tuan, tok lelaki aglojoh ni dia buat macam mana tuan-tuan? Dia tarik tuan-tuan, tarik tudung, telondeh je tuan-tuan tengok. Alamak, patut malu rambut surat. Hak lain botak belakang, surat je rambut. Tak ada tuan-tuan. Kadang tak ada. Kalau botak mungkin botak terus. Ni dah ada surat je. Kalau ada surat tu mungkin 70 tahun je lah dia duduk dalam neraka. Sebab dia mendedahkan aurat, hanya ada surat je. Tapi mana ada orang perempuan rambut surat tuan-tuan. Allahu Akbar. Maka kena ingatlah bahawa azab akhirat ni berat lagi pedih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebut lagi, wahai sekalian manusia, kullukum dhalun illa man hadaitahu.
kamu semua ni dalam kesesatan belaka, melainkan mereka yang Allah Ta'ala bagi hidayah. Ni, hidup kita ni tuan-tuan dalam kesesatan, melainkan orang yang Allah Ta'ala bagi hidayah. Bila dapat hidayah tuan-tuan, dia akan nampak petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan nampak benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah. Tanpa hidayah Allah tuan-tuan, kita duduk dalam keadaan sesat. Tanpa hidayah daripada Allah tuan-tuan, kita takkan duduk macam mana kita duduk hari ini tuan-tuan. Kita takkan datang sini. Tuan-tuan datang boleh istiqamah dalam surau mai duk ngaji tuan-tuan sejak bila? Adakah sejak daripada muda dulu? Tak. Muda dulu mungkin kita lalai. Lalu bila mai pindah duduk sini, Allah Ta'ala bagi hidayah. Allah Ta'ala buka hati kita. Rasa nak mai, rasa nak mengaji dan sebagainya. Tanpa hidayah Allah tuan-tuan, kita hidup dalam keadaan jahil. Kita duduk dalam keadaan seolah-olah orang sesat. Nabi juga, setelah mana Allah Ta'ala bagi hidayah kepada Nabi tuan-tuan, Nabi SAW walaupun melihat orang Mekah beribadat di Kaabah, di dalam Masjidil Haram tuan-tuan, walaupun Nabi tengok macam tu, tetapi mereka menyembah berhala, Nabi tak ikut tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala bagi hidayah kepada Nabi. Wa wajadaka dhalan fahada. Kami dapati kamu wahai Muhammad dalam keadaan dhalan, lalu kami beri hidayah kepada kamu. Nabi tak ikut. Kalau tidak sebab hidayah Allah tuan-tuan, tak tahulah. Nabi ni Allah, manusia yang Allah Ta'ala jaga, tapi Allah Ta'ala sebut wa wajadaka dhalan fahada. Nabi tak ikut. Nabi tetap bertuhankan kepada Allah. Walaupun orang Mekah ramainya begitu, Nabi tetap mempertahankan akidah dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab hidayah daripada Allah. Maka hidup kita ni tuan-tuan perlu mencari hidayah. Perlu mencari hidayah. Maka hidayah itu satu perkara yang penting dalam hidup kita. Wa kullukum masyi'un illa man asamtuhu. Kamu semua ni dalam keadaan jahat, melainkan manusia yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara. Kita tuan-tuan, kalau ikut kita lah, kalau ikut kita tanpa iman tuan-tuan, kita akan buat semua benda walaupun benda itu Allah Ta'ala larang. Kita akan buat. Sebab apa? Kalau ikut kita. Tapi kita tak buat sebab apa tuan-tuan? Allah Ta'ala pelihara kita. Jalan-jalan tengok orang perempuan seksi kat tepi jalan tuan-tuan, rasa geram ke tidak? Tuan-tuan. Tapi sebab apa? Allah Ta'ala pelihara kita tuan-tuan. Allah Ta'ala pelihara kita. Saya masuk penjara tuan-tuan. Saya masuk penjara Sungai Buloh. Dululah bukanlah. Kalau masuklah jumpa dengan Anwar. Dulu. Tapi bukanlah saya ni penjenayah, dak lah. Saya tuan-tuan kata, rupanya bekas banduan. Bukan tuan-tuan, saya bukan banduan. Cuma saya masuk jumpa dengan banduan. Adalah bagi pengisian sikit dan sebagainya. Ada seorang banduan ni tuan-tuan, dia nak kata tua sangat pun tidak, nak kata muda sangat pun tidak, tapi dia bagus. Dalam ramai-ramai dia paling bagus sekali. Dalam ramai-ramai banduan tu tuan-tuan, hak kesalahannya macam-macam. Ada yang sampai nak tunggu apa tali gantung pun ada tuan-tuan. Dalam ramai-ramai tu, hak Pak Long ni, hak ni yang abang ni paling bagus sekali. Hak saya tengoklah. Bacaan Qurannya elok. Kadang-kadang dia solat dia jadi imam tuan-tuan. Dia banyak duk bagi nasihat kepada banduan-banduan yang lain. Cuma timbul rasa pelik dalam diri saya ni. Apa kesalahan dia ni? Yang baik sangat ni, apa kesalahan dia? Yang sehinggakan dia ni kena hukuman lebih daripada 20 tahun, bukan 5 tahun. Lebih daripada 20 tahun kena penjara. Masuk tu banyak kali, jumpa tu banyak kali juga. Cumanya nak tanya jadi tak gamak.
Tapi hati ni nak tahu tuan-tuan, hanya Allah Ta'ala saja mengetahui. Nak tahu sangat-sangat apa kesalahan dia. Last kali sebelum keluar tuan-tuan tanya juga. Mula-mula panggil abang. Kata boleh ke saya nak tanya sedikit ni? Dia kata tanyalah, tak ada masalah. Pun kita dah sembang pada tadi lagi nak tanya-tanyalah. Saya tanya apa kesalahan abang sehingga kan hukumannya sampai 20 tahun lebih. Oh, waktu tu tuan dia tunduk malu. Dia tunduk malu macam tu. Siapa rasa bersalah agaklah sebab pergi tanya. Tapi aku tak tanya, tobat tak tahu. Dia tunduk malu tu tuan-tuan. Lepas tu kopiah ada atas kepala, kopiah lembek, kopiah hospital pula dah. Kopiah penjara tu. Ini lembek tu, dia buka tu kan, rambut pun putih dah. Lepas tu panggil pakcik selalu. Mula-mula panggil abang. Dia kata ginilah, nak cerita pun tak kena, tak cerita pun dah ustaz tanya. Dia pun menangis tuan-tuan. Oh berat, kalau jenis menangis ni berat. Kalau jenis duk buat sedih ni berat. Jenis duk buat sedih, apa semua tu berat tuan-tuan. Lepas tu dia cerita. Dia kata ginilah, dalam diri kita ni semua kita ada nafsu, dia kata. Semua kita ada nafsu. Hai, ni cerita jadi panjang ni, nak terus cerita terus lah apa kesalahan. Nak cerita, nak abang macam tu lah, kata ceritalah tu, takkan macam tu kok, biarlah. Dia pun cerita. Dia kata dalam diri kita ni ada nafsu. Jadi hanya orang yang terpilih je dapat melawan nafsu dia. Sebab kita tak mampu melawan nafsu kita, melainkan Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita lawan nafsu kita. Saya duk tunggu lagi, yalah kesalahan apa ni? Dia kata sebenarnya kesalahan dia merogol anak sendiri. Allah Akbar. Merogol anak sendiri. Saya kata, pakcik buat sungguh ke? Kau orang tuduh je. Dia tayalah. Sebab waktu tu wallahu alam, dia pun tak erti nak cerita macam mana, tapi kejadian tu berlaku sungguh. Habis tu pakcik tak rasa bersalah ke? Dia kata, kalau tak rasa tu memang bukan manusia lah. Sebab tu dia kata dia malu sangat. Sebab keluarga pun tahu keadaan dia, keluarga pun dah buang dia, pegawai-pegawai penjara pun tahu kesalahan dia, dia rasa malu. Dia kata saya taklah buntung macam mana ustaz, dia kata. Saya kata ginilah bang, sak abang, sak pakcik, sak abang, sak pakcik, lagu tu. Saya kata ginilah, pakcik kena rasa diri pakcik manusia yang Allah Ta'ala sayang. Bila rasa diri pakcik manusia yang Allah Ta'ala sayang, mungkin rasa tenang balik. Bukti Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala dedahkan keaiban itu, kesalahan itu di dunia. Maka pakcik dihukum. Sebab keaiban itu Allah Ta'ala dedahkan. Maka dihukum di dunia ini hanya 2-3 orang saja yang tahu kesalahan pakcik. Siapa dia yang tahu? Keluarga. Siapa lagi yang tahu? Pegawai penjara. Siapa lagi yang tahu? Saya. Orang di Johor tahu ke tidak? Tak tahu. Orang di Shah Alam tahu ke tidak? Tak tahu. Orang di Sungai Buloh tahu ke tidak? Tak tahu. Orang di Kedah tahu ke tidak? Tak tahu. Maka buntung pakcik. Hanya 2-3 kelompok ni saja yang tahu kesalahan pakcik. Dan pakcik hari ni telah bertaubat di atas kesalahan yang Allah Ta'ala dedahkan itu. Bayangkan kami ni, hak pakcik kata buntung, hak pakcik kata bagus, hak pakcik panggil ustaz ni. Kami pakcik kata buntung, pakcik kata bagus, pakcik panggil ustaz sebab Allah Ta'ala tak dedah lagi kesalahan kami. Kita tuan-tuan, Allah Ta'ala tak dedah lagi kesalahan kita. Bayangkan kalau Allah Ta'ala dedahkan kesalahan kita tuan-tuan.
Tuan-tuan takkan dengar saya bercakap pada malam ni. Tuan-tuan takkan jemput saya. Tuan-tuan takkan minta saya jadi imam. Kalau Allah Ta'ala dedahkan kesalahan itu. Tetapi Allah Ta'ala yang maha penyayang ni tuan-tuan. Dia tak dedahkan keaiban kita. Dia tutup serapat-rapatnya tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita. Bayangkan kalau kesalahan kami ini Allah Ta'ala dedahkan di padang mahsyar nanti. Bukan setakat pegawai penjara. Bukan setakat ahli keluarga yang tahu. Bahkan daripada Adam AS sehinggalah manusia terakhir hidup atas dunia ni, semua boleh tengok dan boleh lihat kesalahan yang kami buat. Maka mana lebih malu? Allah Ta'ala dedah di dunia ataupun Allah Ta'ala dedah di akhirat? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal, ketika mana orang mentakzimkan dia, dia pergi ke pasar tuan-tuan, dia bawa barang, nak turunkan barang daripada kenderaan, nak turunkan daripada haiwan tunggangan tuan-tuan. Orang main pakat serbu. Tak layaklah seorang imam duk buat kerja turun barang macam ni. Biarlah kami tolong turunkan. Orang jumpa salam tuan-tuan. Orang tengah berniaga berhenti. Orang tengah sembang diam bila Imam Ahmad bin Hanbal lalu tuan-tuan. Maknanya orang menghormati dia. Orang hormat dia. Tapi apa dia sebut tuan-tuan? Lau alimta ma indi minadz-dzunubi wal khataya la hasaltu 'ala ar-ra'si bit-turab. Kalaulah kamu mengetahui dosa aku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya kamu akan ambil tanah, kamu akan ambil pasir campur atas kepala aku. Tuan-tuan, ini kalam tawaduk. Ini kalam tawaduk. Imam Ahmad yang sehebat itu tuan-tuan, mengaku banyak dosa depan Allah. Kalau kamu tahu, maka kamu akan ambil pasir, kamu akan ambil tanah campur atas kepala aku. Itu kalam Imam Ahmad tuan-tuan, yang hafal hadis lebih daripada 1 juta. Kita tuan-tuan, innamal a'malu binniyat pun gagap lagi. Kita ni tuan-tuan jahat, melainkan Allah Ta'ala pelihara kita. Zaman muda kita dulu macam mana? Kita saja yang tahulah, orang lain tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wa tubu ilayya arhamakum. Oleh yang demikian, taubatlah kamu kepada aku, nescaya aku akan bagi kasih sayang aku kepada kamu. Taubatlah kepada Allah. Allah Ta'ala akan berikan kasih sayang dia kepada kita. Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala sayang kepada orang yang suka bertaubat ni. Allah Ta'ala sayang kepada orang yang suka bertaubat, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima kepada taubat. Wala tahtiku asrarakum indaman la yakhfa alaihi sirrakum. Kata Allah, kamu jangan nak ada rahsia dengan aku, tetapi tutuplah rahsia itu daripada pengetahuan manusia lainnya. Maknanya tuan-tuan, dengan Allah Ta'ala kita dedahkan segala-galanya. Adapun dengan manusia, jangan duk bangga dengan dosa yang pernah kita buat. Hantaukah aku dulu zaman muda, mana nak pakai macam ni? Dulu pernah masuk majalah tau, paling seksi. Tuan-tuan jangan, orang perempuan jangan. Hak yang hak dulu-dulu jangan duk cerita kat siapa-siapa. Hatta kepada suami pun jangan cerita. Suami lepas akad nikah, sebelum akad nikah dia bukan suami. Dia tak berhak pun untuk tahu benda yang sebelum perkahwinan. Jangan duk cerita. Nak cerita kesalahan kita dulu, oh aku dulu waktu muda tak pernah tutup aurat. Aku dulu zaman muda apa yang tak pernah aku buat. Benda tu semua tuan-tuan mengadu kepada Allah, dedahkan kepada Allah, jangan ada rahsia dengan Allah. Tapi benda tersebut jangan duk cerita, jangan duk bangga cerita kepada manusia. Tadi petang tadi tuan-tuan, sinar harian hantar mesej.
kat saya. Nama dia, tak payah sebut nama lah, wartawan hantar mesej nak interview saya tuan-tuan, nak masuk dalam ruangan personality. Oi, macam artis pula aku ni. Saya kata nak buat apa? Dia kata untuk hari Ahad ni kami reservekan satu muka surat penuh untuk kami cerita tentang ustaz. Oh, saya kata tak mau, itu tak mau. Saya PU pun saya tak mau masuk, imam muda pun tak mau masuk, tiba-tiba masuk surat khabar tak mau. Saya belum bersedia. Tak apa ustaz cerita je apa yang kami tanya, ustaz cerita je. Nanti satu ruang muka surat tu gambar ustaz dan apa yang kami dapat. Oh, jadi personality lah tuan-tuan. Lebih kurang artis gitulah. Lepas ni kuliah banyak mahal sikit Dah jadi selebriti, banyak mahal sikit Nyampah aku. Ada agak ini tu pun. Dulunya kita jemput tak ada masalah pun. Lah bukan main payah, dapat pula mahal pula nak bayar. Ambil tak payah, ramai lagi ustaz kelas. Tapi tuan-tuan tak apalah, duit banyak tak kisah. Mana tuan-tuan saya tak mau. Saya cakap cari orang lain dulu. Dia kata takkan tak sudi kot. Duk berbalah tadi dia. Lebih kurang pukul 4 tadi. Saya kata tak apalah, lain kali. Saya terkejut pula. Sagi Abah Halim tengok, macam kenal jadi ni kan. Patut payah nak main markah pun. Tak mau tu. Tu Abah Halim dah belakang tu. Dia banyak kali panggil pitpat dia. Maknanya tuan-tuan, itulah kadang-kadang orang nampak, itu yang orang nampak tuan-tuan, tapi yang Tuhan nampak, Allahu Akbar. Hak Tuhan nampak. Sebab itu kesalahan kita dedahkan kepada Allah, jangan dedah kepada manusia. Jangan dedah kepada manusia. Allah Ta'ala sengaja tutup aib kita, kita jangan duk buka aib kita sendiri dan berbangga pula dengan aib itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita berdoa, ya Allah, aku dulu ni jahat ya Allah. Apa yang tak pernah aku buat dulu? Kita cerita satu persatu tuan-tuan. Allah Ta'ala suka kepada hamba-Nya yang mengadu satu persatu kepada Dia. Walaupun Allah Ta'ala Maha mengetahui, tetapi kesungguhan kita nak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kadang-kadang menjadi nilaian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesungguhan itu yang Allah Ta'ala nak tengok. Bukan Allah Ta'ala nak tengok doa tu, tapi Allah Ta'ala tengok betapa bersungguhnya kita dalam berdoa. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang apabila mendengar perkara yang baik dan mengikut perkara yang baik tersebut, insya-Allah. Cukuplah tuan-tuan setakat tu. Mudah-mudahan ada keberkatan dan ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manfaatnya untuk kita dan berpanjangan sehinggalah akhirat nanti, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lemah, yang kurang daripada kelemahan diri sendiri. Saya mohon maaf sekiranya ada benda-benda yang terkasar, gurauan yang agak tak menyenangkan, saya mohon maaf. Yang baik itu segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lemah juga daripada Allah, tapi datangnya daripada diri saya sendiri yang ada nafsu dan sebagainya. Saya manusia yang hina di depan Allah. Sama-sama kita bertaubat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma. Wahai Tuhan, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendapat rahmat-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terhindar daripada dosa. Allahumma rzuqna ilman nafi'an ya karim. Wahai Tuhan, kurniakan ilmu yang bermanfaat kepada kami.
Allahumma zidna ilma, wahai Tuhan tambahkan ilmu kepada kami, warzuqna fahma, dan rezekikan kefahaman kepada kami. Allahumma dzakirna ma nasina, wahai Tuhan ingatkan apa yang kami lupa, wa'allimna ma jahilna, dan ajarkan apa yang kami jahil, waghfir lana dzunubana, dan ampunkan segala dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan jadikan hidup kami di dunia ini baik, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti juga baik, wa qina azabannar, jauhkan kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.